أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, baiklah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat pemberian yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita ataupun yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara perkara yang penting kan, ketika mana kita berada di dalam rumah Allah ini, iaitu di dalam surau ini, kerana tak ramai kan orang-orang yang mampu untuk berada di dalam surau ini. Ketika mana tuan-tuan berada dalam surau ini, pastikan ianya tidaklah menjadi suatu perkara yang formal ataupun suatu perkara yang biasa-biasa kan. Maknanya solat maghrib tuan-tuan hadir, duduk kuliah, kemudian balik. Seolah-olah macam kehadiran kita ke surau ataupun ke masjid ni, ianya tak mendatangkan apa-apa manfaat kepada diri kita. Pastikan saat tuan-tuan masuk, langkah je kaki ke dalam rumah Allah ini kan, mesti akan ada sesuatu ketenangan kan, rasa kelapangan dekat dalam hati kan. Kita rasakan sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, tentulah hadirnya kita ke surau ini ataupun ke rumah Allah ini tak lain tak bukan kerana kita menyadari bahawa kita ini adalah insan yang banyak dosa. Maka sebab itu kita sampai ke surau ini untuk kita, di samping kita menuntut ilmu, selain itu juga kita boleh memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla di atas dosa-dosa yang telah pun kita lakukan. Baik, selawat dan salam juga kita panjatkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat dan salam itu tadi menjadikan majlis kita ini majlis yang dirahmati, majlis yang diberkati serta dilimpahi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana jika suatu majlis yang berlaku ataupun berlangsung itu tidak disebutkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu majlis yang berbau kotor, majlis yang berbau busuk. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang sentiasa berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak lupa juga kepada tabi'in, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa khabar tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah semuanya. Insya-Allah kita masih lagi berada awal-awal dalam bulan Islam, iaitu bulan Muharram. Tentunya ibu-ibu, ayah-ayah semuanya berada dalam keadaan yang kata apa, semangat yang baru lagi untuk melaksanakan amal ibadah. Mungkin ada target-target ataupun objektif-objektif kan tentang tahun baru dalam kalender Islam ini, yang mana ibu-ibu, ayah-ayah semua nak capai, nak sempurnakan perkara tersebut. Kita melihat baru-baru ni kan ada ramai kawan-kawan kita, ahli-ahli surau dan juga masjid yang telah kembali ke rahmatullah dalam keadaan pelbagai cara dan keadaan. Kalau tak silap Ustaz, di masjid mana itu kan, ada yang meninggal ketika solat kan, ada yang meninggal ketika terbabas mandu kereta kan, macam-macam sakit.
Kalau tuan-tuan tengok yang dekat hospital ni, maklum sekarang ni grup WhatsApp banyak kan. Banyak orang add masuk dalam tu. Jadi boleh katakan tiap-tiap hari tu kita dapati ada je berita-berita kematian kan. Tengok orang sampaikan ucapan takziah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin tuan-tuan saat tuan-tuan membaca perkara tersebut apa je, kita akan terbayangkan kita pun sebenarnya macam tu nanti. Sebenarnya yang tuan-tuan tengok orang-orang lain tu kan, yang tuan-tuan sampaikan ucapan, tuan-tuan ucapkan takziah, tuan-tuan keluarkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya nanti esok kita orang pun akan lakukan perkara yang sama kepada kita. Saat tuan-tuan menziarahi orang-orang yang meninggal dunia, tuan-tuan tengok kan, ada anak-anak menangis, ada isteri kan, cucu-cucunya menangis. Besok ketika mana kelak kita berdepan kan dengan saat-saat kematian, saat-saat sakaratul maut, ketika mana nyawa kita nak diambil oleh Allah, oleh malaikat, maka ketika itu perkara yang sama. Cuma yang membezakan, mungkin yang membezakan antara mukmin dan kafir ataupun mukmin dengan fasik ialah antara iman kita. Bagaimana malaikat datang melayani kita untuk mencabut nyawa kita atau roh kita ni dalam keadaan yang bagaimana. Tentulah ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan perempuan, semuanya kita nakkan layanan yang terbaik daripada malaikat, daripada Allah saat kita berdepan dengan perkara tersebut. Baik, hari ni lama dah ni kan tak kuliah kat suara tuan-tuan ni. Rasa kat sebulan juga ya. Ke lebih sebulan je lah. Sebulan. Ustaz pun kuliah kat suara ni sebulan sekali ya. Kalau pada pertemuan kita yang lalu Ustaz menyentuh tentang beberapa amalan-amalan yang ringkas kan, amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Dia ada banyak sebenarnya. Itu antara amalan yang biasa kita lakukan. Hari ni Ustaz nak menyentuh kembali semula kepada kitab kita, iaitu berkenaan dengan dosa-dosa. Kan, dosa-dosa besar yang mana kitab ini kita pernah sentuh satu masa dahulu. Pengarangnya Imam Az-Zahabi, dia letakkan 73 dosa-dosa besar. Dia susun mengikut ranking kedudukan dosa-dosa yang besar tersebut. Hari ini kita nak tengok satu tajuk yang Imam Az-Zahabi letak dosa besar, tapi ranking dosa besar ni yang ke-45. Besar lah. Dosa-dosa yang besar yang ke-45. Apa dia? Orang yang suka mengadu domba. Kita tengok firman Allah Azza wa Jalla, wala tuti' kulla khallafin mahin hammazin masya'in binamin. Janganlah kamu berkisar daripada pendirianmu yang benar menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah lagi hina pendapatnya dan amalannya, serta suka mencaci dan suka menyebarkan, yakni suka untuk memecah belahkan manusia. Ada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan semua orang-orang yang yang terpelihara lah daripada dosa yang disebutkan ini. Orang yang suka mengadu domba ataupun orang yang suka melaga-lagakan orang, kan? Dia suka laga-lagakan antara A dengan B, ataupun antara B dengan A, tu pulang lah, tapi dia melaga-lagakan manusia. Ini banyak berlaku hari ni kan. Sampai-sampai tak pasal-pasal bergaduh. Baik, kita tengok Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Kita tengok lagi, Nabi pernah melalui 2 kubur seraya berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'azzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bauli. Nabi SAW melalui 2 kubur. Ni dulu kan yang pernah popular hadis ni. Sesungguhnya mereka berdua diseksa, namun mereka bukan diseksa kerana perbuatan yang besar,
salah seorangnya suka mengadu domba, manakala yang seorang lagi tidak berselindung ketika membuang air kencing. Ketika membuang air kecil, ada dua lah. Satu suka mengadu domba, yang satu lagi ada masalah berkenaan dengan air kencing. Nabi sebut mereka berdua sedang diseksa. Maknanya, faham pada hadis tadi, yang Nabi sebut diseksa ni, satu, orang yang kena adu domba pun kena seksa. Orang yang ada masalah pada istibra' al-bul ni, dipanggil orang yang buang air kecil, dia tak tutup satu. Orang kita alhamdulillah lah kan, orang dekat negara kita ni alhamdulillah lah. Tapi ada setengah-setengah tempat dia macam perkara tu perkara yang biasa pada dia kan. Ikut dan dia rasa dia nak buang kecil kat mana-mana tempat pun, dia buang air kecil kan, suka-suka hati dia, tanpa dia menutupi. Negara kita ni alhamdulillah lah, kan tak berlaku. Cuma ni yang kita risau ni ialah masalah pada kencing yang tak tus tu kan. Kencing yang dia dah buang dah air kencing tu, kan, kemudian dia ambil wuduk tapi masih keluar lagi air kencing. Yang itu dia ada kaedah dia kan. Ilmu fiqh dia datang kan, dia datang cara tuan-tuan tengok tentang masalah tuan-tuan tu. Kalau kata tuan-tuan ada masalah tentang buang air kecil, antara perkara yang tuan-tuan kena pastikan apa dia, iaitu tuan-tuan setelah buang air kecil, basuhkan bersih-bersih. Kalau dia keluar tu yang banyak, letaklah kampas ke ataupun apa yang boleh menutupi. Dan wuduk kita itu hanya boleh dipakai hanya pada waktu sekali solat, kan? Hanya boleh pakai sekali solat fardu sahaja. Dan untuk solat yang berikutnya kita kena perbaharui kembali, kan? Itu daripada sudut fiqhnya lah. Penting kan? Kan? Tuan-tuan kena pastikan benda tu dalam keadaan baik. Kerana Nabi sebut ni kena seksa. Orang yang Nabi lalu dekat kubur tu, yang dua ni, dua-dua kena seksa. Yang mengadu domba kena seksa, yang ada masalah air kencing pun kena seksa. Kan ada dulu isu kan yang kata tancapkan pokok ke ataupun tidak kan. Yang Nabi letakkan pelepah tamar, pacakkan pokok kurma dekat atas kubur tersebut. Kan jadi ada sebahagian orang kan jadi dengan tujuan dia menanam pokok di atas kubur-kubur tu dengan tujuan supaya pokok tersebut boleh mendoakan orang yang berada di dalam kubur tersebut kan. Contohnya kalau tanam pokok yang besar-besar kan, pokok kelapa ke, mana agak-agaklah pokok yang tuan-tuan nak tanam tu pokok yang bagaimana kan. Yang tuan-tuan tanam kan, biasanya pokok-pokok ada lah yang biasa-biasa orang letak kat kubur tu kan. Baik, itu hadis yang Nabi SAW sebutkan. Baik, kemudian Nabi bersabda lagi, tajidu min syirarin nas zal wajhain. Sudah. Kamu akan mendapati antara sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua. Apa maknanya zul wajhain ni? Orang yang ada dua muka kan. Kadang-kadang depan kita lain dia cakap, tapi bila dia pusing tempat lain, cerita tu jadi lain. Dia mempunyai dua muka. Kalau orang bahasa Melayu kita panggil apa? Talam dua muka kan. Kan, talam dua muka. Macam mana kita nak mengenali seseorang ni? Ibu-ibu ayah mungkin pengalaman lebih banyak kan. Kan mungkin satu melalui pergaulan kan, dengan kita berkawan dengan dia, kita tengok cara dia bercakap, akhlak dia tu akhlak yang bagaimana. Daripada situ kita akan dapat tangkap seseorang tu sama ada dia ni zul wajhain, yang mempunyai dua muka ataupun tidak. Kalau ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan mendapati dia ni orang yang ada dua muka, maknanya bukanlah dia ada dua muka, maksudnya nak beritahu bahawa dia ni depan lain, belakang lain. Ataupun kadang-kadang dia cakap dengan orang ni lain, tapi dia pusing cerita tu dekat orang ni lain jadi ceritanya dia kan. Benda-benda yang macam ini sebenarnya Ustaz perhatikan balik, dia terdidik daripada mana? Daripada keluarga.
daripada keluarga. Kadang-kadang tuan-tuan dengan perempuan kan, bagaimana kita dengan anak-anak. Benda ni dia lahir daripada didikan keluarga. Keluarga yang membentuk peribadi anak-anak tu. Kalau ibu-ibu ayah banyak sangat kan menunjukkan zul wajahain ni, dua muka kepada anak-anak, kemungkinan besar anak-anak ni dia akan membesar dalam keadaan dia belajar daripada mak dan ayah dia tadi ni untuk menjadi orang yang begitu. Kadang-kadang kita tengok kenapa budak-budak ni tiba-tiba dia sombong, dia cakap besar, dia cakap belagak. Rupa-rupanya dekat rumah dia selalu tengok mak dan ayah dia. Maklumlah kan, mak dan ayah dia orang yang agak berada sikit. Jadi percakapan mak dan ayah dia tu melambangkan, akhirnya dia turun kepada anak-anak. Bila anak-anak ni pergi ke sekolah berkawan, dan kita akan dapati bahawa perangai mereka ni lebih kurang sama je macam apa yang datang daripada rumah dia. Kan? Jadi sebab itu kan, Ustaz suka lihat daripada peringkat awal lah, kenapa seorang tu dia lahir dengan sifat yang begini. Sebenarnya dia datang daripada rumah. Sebab itu rumah ni tuan-tuan, rumah kita ni kan, pendidikan yang terbaik dia sebenarnya dia datang daripada rumah. Rumah, kalau tuan-tuan selalu kan dengarkan ayat-ayat Al-Quran kan, selalu bacakan benda-benda yang bermanfaat, hadis dan seumpamanya kan, hidup dengan suasana akhlak yang baik. Siapa yang dalam rumah tu? Mak ayah, anak-anak ataupun ahli keluarga. Maka bentuk daripada rumah ini yang terbaik. Sebab tu dalam kitab Imam Ash-Shahin Hasan Al-Banna, Dr. Fatih Yakan tu kan disebut maza yakni intimaul Islam. Apa erti saya menganut agama Islam? Diletakkan pada yang awal-awal tu, saya mestilah Muslim. Saya mestilah Muslim dekat mana? Dekat keluarga. Keluarga tu mestilah keluarga yang Muslim. Jadi daripada situ kan, maksudnya bila sebut tentang keluarga yang Muslim ni, tentulah dia bermula daripada ibu dan ayah dia. Bagaimana dia membentuk peribadi diri dia, kemudian isteri dia akan turun kepada anak-anak dia. Bagaimana dia bentuk, daripada situlah anak-anak ni dia akan keluar daripada rumah dia dalam hasil pembentukan ibu dan ayah dia. Mungkin ada juga berlaku kan satu dua perkara ataupun seorang ataupun dua. Kadang-kadang ibu dan ayah ni dia dah cuba yang terbaik dah untuk anak-anak dia, tapi gagal. Itu Allah Ta'ala nak berikan pahala untuk mak dan ayah dia kan. Kadang-kadang kita tengok mak ustazah kan, ayah ustaz, mak cikgu, ayah cikgu, tapi anak tak menjadi. Ada anak yang mana sebut perkataan tu, ada anak yang terlibat dengan ketagihan dadah, ada anak-anak yang terlibat dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang bukan-bukan tu, tapi mak dan ayah ni sabar kan. Dia sabar kan, dia berdoa, dia dengar ada surau masjid nak buat sembahyang hajat, dia hantarkan air mineral, dia minta tu imam tu doakan. Dia dengar ada orang nak ke Mekah, dia hantarkan kirimkan doa kepada orang yang nak ke Mekah tu, tolong doakan anak-anak dia kan. Itu semua antara usaha yang sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada ibu dan ayah dia. Sekiranya berlaku sebaliknya lah. Tapi yang lebih penting, sekiranya tuan-tuan melihat apa je berlaku, sama ada dalam keluarga maupun di luar daripada keluarga tuan-tuan dan puan-puan, langkah yang paling terbaik ialah apa dia? Kalau mampu bercakap dengan mulut, bagi nasihat, cakap, bagi nasihat. Kalau rasa tak mampu kan, tak mampu sebab dia bukan daripada keluarga kita, dia orang lain. Kalau tak mampu, maka yang terbaik ni ialah mendoakan. Jangan tuan-tuan kata yang bukan-bukan. Ni mesti ni dulu mak ayah dia tak pandai didik anak dia ni kan. Tuan-tuan cakap macam tu. Kerana sepengalaman yang Ustaz lihat balik kan, dan Ustaz pernah melihat perkara tersebut apa, akhirnya Allah Ta'ala balikkan balik kepada keluarga tersebut. Habis semua anak-anak dia bermasalah kan. Dulu masa anak-anak dia kecil, dia tengok anak-anak orang lain banyak yang tak menjadi, ada yang terlibat dengan dadah dan seumpamanya, mulut dia laju kan. Dia kata ni mak ayah dia tak pandai jaga anak dan sebagainya lah.
Maka akhirnya bila anak dia membesar, anak dia semua tak menjadi. Lama tu Ustaz teringat balik perkataan dia 10 tahun yang lampau kan. Dan ada beberapa yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang ada mafhumnya. Kata Nabi SAW, kalau kita mencela dosa orang lain tu, kita cela orang tu, maka kita tak akan mati, melainkan setelah kita melakukan dosa tersebut. Maksudnya apa tuan? Maknanya bila kita melihat orang melakukan dosa, tuan-tuan tak mampu nak cegah, nak cegah dengan kuasa, tak mampu. Nak cakap dengan lisan, dengan lidah, nak mengeluarkan, nak bagi nasihat dan seumpamanya, tuan-tuan tak mampu. Yang terbaik tuan-tuan doa. Doakan supaya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang yang terlibat itu ke dalam neraka. Itu langkah yang paling terbaik. Barulah kita faham pada apa yang disebutkan oleh kitab Intimaul Islam, Ustaz Dr. Fatih Yakan Tukarang, dia ceritakan barulah kita faham, barulah terbentuknya suatu masyarakat Muslim yang sihat, yang saling tegur-menegur di antara satu dengan yang lain. Bermula daripada rumah ni, bermula daripada institusi rumah ni, dibina, dibentuk peribadi anak-anak ni dengan sempurna, maka akhirnya mereka akan keluar. Barulah kita tak akan dengar, mungkin ada, senang kata, kita akan payah nak jumpa lah kan, perkataan-perkataan adu domba, perkataan-perkataan zul wajahain, orang yang mempunyai talam dua muka. Baik, kita tengok hadis ni. Tajidu min syirarin nas zal wajhain huwa allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa fi lafzin. Tajidu syiraran nas zal wajhain, kamu akan mendapati antara sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua. Dia ada dua perangai, dia ada dua watak, dia ada dua watak. Dua watak ni macam ni, kita nak lahirkan seorang yang jujur, tuan-tuan nak bercakap sesuatu benda, tuan-tuan memang tak setuju dengan apa yang orang tu buat, tuan-tuan tak boleh kata bagus awak buat ni kan, saya memang setuju sangat benda yang awak buat ni bagus. Tapi bila depan orang lain, tuan-tuan kata aku tak setuju dengan apa orang tu buat. Contoh, dia ada dua watak, dia tak jujur dengan apa yang dia cakap. Nabi sebut kat sini syarran nas, sejahat-jahat manusia. Sebab itu perkataan diam ni lebih baik, kan? Perkataan diam lebih baik. Tapi ada orang dia tak boleh diam, dia nak bercakap. Bila dia bercakap, dia datangkan dua watak. Mula-mula dia kata macam gini, kan? Tiba-tiba dia pusing pula dekat tempat lain, dia jadi begitu. Syarran nas, sejahat-jahat manusia. Yang Nabi sebut, dialah orang yang mendatangi kumpulan dengan manusia dengan suatu wajah dan mendatangi kumpulan yang lain dengan satu wajah yang lain pula. Dalam lafaz yang lain, kamu akan mendapati sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua. Muttafaqun alaih. Dia lebih kurang senang kata perkataan yang tepatnya munafik lah, kan? Munafik, perkataan yang tepat. Cumanya kalau kita nak faham munafik ni, dia ada beberapa peringkat. Kalau pada peringkat zaman Nabi SAW dengan para sahabat ni, kita akan nampak mereka banyak lari daripada peperangan. Ataupun ketika mana mereka jumpa dengan orang Islam, dia kata kami Islam. Bila dia balik dekat puak-puak dia kata aku ni sebenarnya bukan Islam, aku ni sahaja je, aku mengaku Islam sebab aku nak tahu apa dia yang Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia cuba nak rancang apa untuk kita, jadi aku berlakon. Dia kata begitu pada peringkat satu masa dahulu. Kalau peringkat sekarang ni perang tak ada, bukan ada perang. Tuan-tuan nak perang kat Palestin, tak sampai lagi kan. Peringkat sekarang ni, maka kita akan dapati, kita tengok yang Nabi sebut kan, bila mana dia bercakap,
maka dia akan berdusta. Wa iza amana khana, bila dia diberi amanah dia khianat. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia akan mungkiri janji tersebut. Itu munafik-munafik yang ringan yang kita dapati, yang dia mudah berlaku di kalangan kita pada hari ini. Dan ada juga terdapat beberapa hadis yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa orang-orang munafik ni dia payah, susah nak lakukan solat isyak berjemaah dan juga solat subuh berjemaah. Ramai lah tak? Kalau kita tengok subuh ini memang ramai lah. Yang kita akan dapatkan apa, kita boleh klasifikasikan sebagai orang-orang yang munafik, kan? Tak ramai orang yang mampu solat subuh. Itu antara sebab apa? Zuhur dia mudah berjemaah, asar dia mudah berjemaah, maghrib dia mudah berjemaah, tapi pada isyak dan subuh dia akan timbul masalah yang pelbagai. Jadi pastikan kita ni bukan daripada kalangan orang-orang yang bermasalah pada solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. Kalau kita rasa payah, maka istighfar banyak-banyak, kan, supaya kita ini tak tergolong dalam golongan orang-orang yang munafik. Orang ini ramai tuan-tuan, kan, yang disebutkan ni orang yang suka mengadu domba, yang mempunyai talang dua muka, depan kita lain, belakang kita lain. Depan kita dia nampak macam dia baik dengan kita, rupanya dekat belakang kita dia tikam kita. Kan, dia buka aib kita dekat depan orang lain. Satu aib yang tuan-tuan buka tentang orang ni, kan, sampai satu masa Allah Ta'ala akan buka aib tuan-tuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, kan, ketika mana seorang tu dia berada dalam rumah, walaupun rumah tu luar tu ada banyak pagar besi, dia duduk dalam rumah, luar rumah tu ada banyak pagar besi, maka akhirnya Allah Ta'ala akan bukakan sendiri satu persatu aib dia, satu-satu, kerana dia ni orang yang suka membuka aib orang. Maka sebab itu tuan-tuan, kita ni nampak hebat ustaz ni, kan, yang boleh bercakap kat depan ni, kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah buka aib ustaz ni, kan, maka silap bulan tak boleh nak bercakap kat depan ni, kan, tapi Allah tutup aib kita. Jadi bila Allah dah tutup aib kita, kita jangan pula pergi buka aib orang. Jangan kita bukakan aib orang tersebut di tempat kepada orang-orang lain ataupun di tempat-tempat yang lain, kerana satu masa kelak Allah akan buka balik aib kita. Baik. Tadi kemudian diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Jangan ada seorang pun yang menyampaikan sesuatu yang tidak elok tentang sahabatku, kerana aku suka keluar untuk mereka bertemu dan dalam keadaan berlapang dada. Ini akhlak tuan-tuan, kan, yang disebutkan ni. Nabi tegur, Nabi kata jangan ada seorang yang menyampaikan perkara yang tak elok tentang sahabat aku, kerana kata Nabi, aku suka keluar untuk bertemu mereka dalam keadaan berlapang dada. Maknanya dia tuan-tuan, kalau orang yang begini, kalau dia tak ubah perangai dia tak ubah akhlak dia, sampai ke sudah lah, kan, sampai ke sudah dia akan terbawa-bawa perangai dia ni. Dia akan suka menceritakan tentang aib orang, tentang kesalahan. Kadang-kadang kesalahan tu kecil je. Dia senang kata macam ni tuan-tuan, kalau itu bukan urusan tuan-tuan tak cakap, tuan-tuan diam. Kalau itu bukan urusan tuan-tuan dan perempuan, bukan urusan kita. Tuan-tuan bukan YB, kan, tuan-tuan bukannya DO, tuan-tuan bukan polis, tuan-tuan yang bukan urusan tuan-tuan tak cakap. Diam itu lebih baik dan lebih menyelamatkan diri kita daripada terjebak kepada kancah yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, Imam Az-Zahabi, mengadu domba ataupun menjadi orang yang mempunyai zul wajahain, yang mempunyai talam dua muka. Jahat. Orang yang macam ni jahat. Akhirnya kelak, kan, apa yang kita takut, akhirnya orang-orang yang begini last kali dia akan duduk seorang-seorang. Dia akan duduk seorang-seorang, tak ada orang yang nak berkawan dengan dia. Kan?
Jadi sebab tu Ustaz pesan tadi, Ustaz kata institusi rumah tu dia penting. Dia pendidikan ni dia datang daripada rumah. Bentuk anak-anak ni dengan akhlak yang mulia daripada rumah. Baik. Diriwayatkan daripada Ka'ab, beliau berkata, peliharalah diri kamu daripada perbuatan mengadu domba, kerana pelakunya tidak akan berehat daripada azab kubur. La ilaha illallah. Kan? Ini sahabat Nabi Ka'ab beritahu. Hadis yang berikut ni yang disebutkan dalam kitab ini, di mana kata Ka'ab, orang yang sentiasa mengadu domba ni, yang membuka cerita-cerita aib orang ataupun dia melaga-lagakan orang, kelak esok kan dia akan berada di alam kubur, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang awal itu tadi, yang tentang dua azab kubur yang Allah Ta'ala datangkan. Satu kepada orang yang ada masalah air kencing, yang kedua iaitu pada masalah orang yang suka ni bawa mulut mengadu domba ni. Dua benda ini mereka akan kelak diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila kita melihat kan, mana Nabi SAW berkata kan, orang yang banyak diam kan, orang yang banyak cakap, orang yang banyak cakap ni dia akan banyak dosa. So maka seorang kan, bila dia banyak cakap dia akan banyak dosa. Dan Nabi sebut orang yang banyak dosa fa'aulan nar, maka neraka adalah tempat yang lebih utama untuk dia. Bila tuan-tuan nak bercakap kan, ibu-ibu ayah bila kita nak bercakap sesuatu, kita kena fikir banyak kan. Sama ada dalam keadaan kita nak marah ke kan, ataupun kita nak mengeluarkan apa-apa saja daripada mulut kita ni, maka kita kena fikir panjang, kerana kesannya itu kan, dia akan membawa kepada orang-orang yang mendengar perkataan ataupun percakapan kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita duduk kat kedai-kedai kopi dan seumpamanya, maka pertemuan yang begitu yang terbaiknya pun berhati-hati kan, bercakap pada perkara-perkara yang berfaedah. Ataupun berbual, tuan-tuan nak bergurau kan, tuan-tuan nak bercerita sesuatu, bukanlah pada perkara yang membuka aib-aib orang lain. Kan dia ada sekarang ni kan, dia ada apa, mamarazi kan. Dia ada macam-macam cerita kan. Dia ada orang-orang yang watak-watak yang kita kenali dengan, yalah adalah kan, yang orang panggil tu apa, mamarazi kan, yang dia suka bawa cerita. Dia bawa cerita mulut ke mulut. Kadang-kadang orang panggil dia radio buruk. Kan ada kan kadang-kadang kan, radio buruk kita tak tahu pun, tapi bila dia sampai je mesti kita akan tahu cerita tentang orang-orang lain. Kita panggil dia radio buruk. Jangan jadi radio buruk lah. Baik, kerana yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi sebut syiraran nas, manusia yang paling jahat. Nah, itu satu hari ketika mana ada seorang sahabat ni dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kan ada seorang ni, dia ni rajin menunaikan ibadah solat secara berjemaah, rajin. Tapi ya Rasulullah, dia ni selalu sangat menyakitkan hati jiran dia. Nabi sebut itu bukanlah daripada Islam. Dan apa yang Nabi pesan? Nabi kata teruskan, teruskan ibadah solat tersebut. Daripada ibadah solat itulah dia akan mencegah orang tersebut daripada melakukan perbuatan menyakiti hati jiran. Jadi yang kita fahamnya apa daripada hadis tersebut, bahawa Nabi SAW nak beritahu kita bahawa ibadah solat yang kita lakukan ni, daripada 5 waktu, termasuklah solat Jumaat yang tuan-tuan buat itu, dia akan melatih diri kita ni mencegah daripada perbuatan yang keji, yang fahsyak wal munkar, perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Kalau ibadah solat yang kita lakukan ni, dia tak boleh cegah diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu, maknanya solat kita ni ada masalah. Tuan-tuan kena perhatikan balik kan, bagaimana ibadah solat yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan. Kerana ada beberapa orang mu'allaf, dia cerita ke Ustaz, saat kali pertama dia masuk ke surau kan, dia masuk ke dalam surau, dulu dia kata dia nak sangat tahu dalam surau ni apa yang ada.
Dia nak sangat tahu. Maka akhirnya AJK surau tu bagi dia masuk hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ni surau tu ada sediakan makanan. Jadi dia pun masuk ke surau tu. Dia kata kali pertama dia melangkahkan kaki masuk ke surau, dia kata hati dia tenang. Dan dia dah mati dalam surau tu tak ada apa-apa pun yang istimewa. Kerana berbeza dengan di gereja dan seumpama dia kata kalau dia masuk dalam gereja dia akan nampak ada padri-padri, rahib-rahib, ada macam-macam. Tapi surau dia kata hanya 4 petak yang kosong, cuma ada meja. Tapi dia cakap saat kali pertama dia masuk ke dalam surau, hati dia tenang. Hati dia menjadi tenang. Dan dia rasa kedamaian tu ada dekat dalam surau tersebut. Ustaz tanya tuan-tuan, tuan-tuan masuk surau ni, tuan-tuan rasa macam mana? Serabut. Kan? Apa yang kita rasa? Tuan-tuan datang ke masjid hari Jumaat, tuan-tuan masuk kaki nak lakukan solat Jumaat, apa yang tuan-tuan rasa? Tak rasa apa. Tuan-tuan masuk ke shopping complex, tuan-tuan rasa apa? Ada rasa Ustaz kan? Sini barang murah ni. Sebab apa? Sebab apa kita tak rasa? Kenapa orang bila dia pergi ke KLCC, ke pavilion, suka bukan main dia. Sebab apa? Sebab dia faham nilai pavilion tu, barang tu mahal ke situ, yang branded. Dia rasa begitu. Tapi dia langkah kaki ke surau, ke masjid, dia tak rasa apa-apa. Sebenarnya yang menyebabkan hati kita tak rasa tu, itu tanda bahawa hati kita mati. Termasuk Ustaz lah. Dan hati kita mati. Kita masuk, sedangkan ini tempat yang paling terbaik. Mulia tempat yang kita masuk ni nak dibandingkan dengan kedai-kedai kopi yang orang-orang tengah bertemu sekarang ni. Padang golf ke, kan, shopping complex, kedai-kedai kopi. Tapi tempat ini adalah tempat yang paling mulia. Mustahil kita, Allah Ta'ala tak datangkan rasa sesuatu dekat dalam hati kita bila kita dah masuk ke dalam tempat ini. Tentu ada sesuatu. Kalau tak rasa, maka banyakkan istighfar kepada Allah, banyakkan minta ampun kepada Allah. Itu antara tanda-tanda awal yang mana Allah Azza wa Jalla nak beritahu kita bahawa hati kita ni ada masalah. Kan? Lepas tu bila kita tengok orang-orang mu'alaf, kan, suka kita dengar dia cerita. Dia kata saat kali pertama dia pegang Quran, dia baca Quran, dia menangis. Saat kali pertama dia belajar solat, dia angkat aja takbir tu, kan, dia mampu menitiskan air mata. Tuan-tuan, termasuk Ustaz, berapa kali tuan-tuan menangis masa tuan-tuan angkat takbir solat? Kan? Kadang-kadang kita menuk, kita pun tak pernah menangis, kan, solat. Kalau dekat depan Kaabah tu lain nak cerita, kan, sebab berada dekat depan Kaabah, kan. Ini ketika solat-solat yang biasa. Kalau kita kira mungkin ialah macam tuan-tuan dan perempuan ni orang-orang yang baik-baik, kan, orang yang imannya tinggi-tinggi, tentu banyak menangis, kan, mengenangkan dosa saat melakukan ibadah solat maupun ketika membaca Al-Quran. Jadi letakkan dekat mana kedudukan hati kita ni. Kita masuk surau, kan, kita masuk masjid, tuan-tuan angkat takbir, tuan-tuan membaca Al-Quran, tuan-tuan rasakan dekat hati kita tu kita berada pada tahap dan kategori yang bagaimana, berada pada tempat yang bagaimana. Mudah-mudahan daripada situ kita boleh kita boleh muhasabah, kan, kita boleh muhasabah diri kita boleh cek hati kita ni, satu persatu dekat mana kedudukan kita dengan Allah. Kita letak Allah tu pada tempat yang pertama ataupun pada kedudukan yang bagaimana. Wallahualam. Ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sahaja di situ pertemuan kita. Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.